Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Matematik Tingkatan 2, bab 10 kecurunan garis lurus. Hari ini kita akan bincangkan tentang pentaksiran kendiri buku B muka surat 59 hingga 62. Okey, soalan yang pertama, hitung kecurunan semua garis lurus dalam rajah di bawah. Bandingkan dan tentukan garisan yang mana antara berikut mempunyai kecurunan paling curam. Okey, kalau kecurunan paling curam maksudnya nilai nombor dia bila kita kira dia akan yang paling besar. Okey. Okay, kita recall balik untuk cari kecurunan ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan rumus pintasan, iaitu kecurunan M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Yang kedua, kita menggunakan jarak mencancang bahagi dengan mencancang jarak mengufuk. M sama dengan cancang bahagi dengan ufuk. Dan yang ketiga, kita menggunakan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kita kenal pasti. Macam soalan nombor 1, bila kita tengok, dia macam tak kena pada pintasan. Okey, contohnya A. Kalau A dikena pada pintasan Y dan juga pintasan X. So, tak ada masalah. Kita boleh terus guna rumus yang ini. Iaitu M sama dengan, untuk A, M sama dengan pintasan negatif, pintasan Y adalah negatif 2 dan pintasan X adalah negatif 2 juga. So, negatif-negatif, positif. 2 bahagi 2 adalah 1. Jadi, negatif kat sini akan dapat 1. Negatif, sini 1 kan. Negatif-negatif bahagi 1. So, jawapan dia adalah negatif 1. Okey, settle soalan A. Untuk soalan B, sekarang ni kita tengok kat sini, sini kena dekat tengah-tengah. Kat sini tak kena pada tengah-tengah. So, kita rasa macam, tak tahulah betul ke tak. So, apa cara kita buat? Kita guna jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. So, Opung buatlah bentukkan bentuk segitiga. Okey, untuk soalan B kan. So, jarak mencancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, M sama dengan 6 bahagi. Jarak mengufuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. 6 bahagi 10 awak akan dapat 3/5, iaitu sama dengan, kita tukar kepada perpuluhan lah sebab kita nak tengok kita nak tengok nombor yang besar kan senang sikit nombor perpuluhan kan. So, jawapan dia adalah 0.6 kecurunan dia. Okey, settle yang B. Untuk soalan C pula, awak guna kaedah yang sama di mana awak kira petak dia. So, kat sini, sebab kat sini pintasan Y dengan pintasan X dia tu tak kena pada nombor yang tepat. So, kita bentukkan segitiga juga. So, cara yang sama juga untuk awak buat C, D dan juga E. So, garisan yang paling curam adalah awak tengok nilai nombor yang paling besar. So, bila nilai nombor yang paling besar, itulah yang paling curam. So, kalau dekat sini, C lah yang paling curam. Bila awak kira nanti, awak teruskanlah yang mengira. Okey, soalan yang kedua. Lengkapkan tempat kosong bagi jadual pintasan X, pintasan Y dan juga kecurunan. So, ni tak ada masalah. Awak hanya menggunakan rumus ini sahaja. So, soalan A, pintasan Y. So, guna rumus negatif 6 bahagi dengan 3. So, awak akan dapat 6 bahagi 3. Awak akan dapat negatif 2. Okey, soalan yang B. Untuk soalan B, negatif pintasan Y adalah buat Y, pintasan X adalah negatif 1. So, kat sini macam ni. Pintasan Y, negatif pintasan Y, pintasan X adalah negatif 1 sama dengan 3. So, apa kita kena buat? Naikkan ke atas lah benda ni.
So, negatif Y sama dengan negatif 3. So, Y sama dengan 3. So, jawapan awak adalah 3. Okey, boleh? Saya tunjuk lagi satu, soalan C. Pintasan Y adalah, ingat negatif mesti tulis mula-mula dulu. Negatif pintasan Y adalah 10. Pintasan X awak yang kita nak cari. So, kita letakkan X. Jawapannya adalah 2. So, ni naikkan ke atas dahulu. So, negatif 10 sama dengan 2X. Apa kita nak buat pula? Yang ni turunkan ke bawah pula. So, negatif 10 bagi 2 awak akan dapat X. So, jawapan awak adalah X sama dengan negatif 5. Okey, boleh? Okey, saya nak awak teruskan buat lagi sehingga soalan F. Soalan seterusnya, diberi kecerunan garis lurus yang melalui titik. So, kita ada titik A adalah 25 dan B X10 adalah 2. So, M dia adalah 2. Cari nilai X. So, sekarang ni kita ada 2 koordinat. So, kita guna konsep Y2 tolak Y1 per X2 tolak X. X2 tolak X1. So, apa kita nak buat? Tulis je dulu. Ini X1, ini Y1. Ini X2, Y2. So, M nya adalah, ingat saya tulis balik dulu rumus. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kecerunan awak adalah 2 sama dengan Y2, awak ambil yang ni, 10. Y1 adalah 5 per X2 adalah X. X1 adalah 2. So, X tolak 2. So, apa nak buat? Awak naikkan ke atas semua. So, 2. Ni X tolak 2. Sama dengan 10 tolak 5. Awak akan dapat 5. So, X tolak 2. Apa nak buat pula? Ni darab, ingat. So, turunkan ke bawah. So, 5 bahagi 2. So, selepas itu, ni negatif 2. Pergi sana jadi tambah. So, X sama dengan 5 per 2 tambah 2. So, awak akan dapat X adalah sama dengan 9 per 2. Okey, boleh? Ni konsep yang algebra dululah. Macam mana nak naik atas, turun bawah. Kalau bahagi jadi darab, darab jadi bahagi. Kalau tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okey, soalan nombor 4. Kecerunan suatu garis lurus AB ialah negatif 2. So, terus tulis terus. M dia adalah negatif 2 dengan titik A30. A30 dan jarak mengufuk titik B. So, jarak mengufuk, okay, contohnya ni A lah. Okay, dia kata jarak mengufuk titik B ialah 6 unit ke kanan dari paksi Y. So, kalau ni paksi Y, 6 unit ke kanan. So, kita ada macam ni kan. So, X awak adalah 6 lah. So, X dia adalah 6 ke unit dari paksi Y. So, ni adalah paksi Y, 6 unit ke paksi Y. Dari paksi Y. So, X dia adalah 6 lah. Kita tulis koordinat kan, X dulu kan. Okay, dan kita tak tahu Y dia adalah apa. Sebab dia suruh cari koordinat B. Ni adalah B. B adalah 6, Y. A adalah 30. So, M sama dengan negatif 2. So, konsep dia sama macam yang ini juga. So, kecerunan awak tulis negatif 2. So, ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Okey, apa kita nak buat? Y2 adalah Y. Tolak Y1 adalah 0. X2 adalah 6. X1 adalah 3. So, negatif 2. Y tolak 0. 6 tolak 3 adalah 3. So, ni naikkan ke atas. Jadi, negatif 2 darab 3 sama dengan Y lah. So, Y sama dengan negatif 6. 2 darab 3 awak akan dapat negatif 6. So, Y sama dengan negatif 6. Maka, koordinat B ialah 6, negatif 6. Tulis mula. Sebab dia tanya koordinat B kan. Dia tanya nilai Y. Dia tanya koordinat B. So, jawapan awak biar lengkap. So, jawapannya adalah 6, negatif. Soalan seterusnya, soalan nombor 5. Jika kecerunan suatu garisan ialah M dia adalah 3 dengan pintasan Y ialah negatif 15. So, pintasan Y
adalah negatif 15, tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. So, kita guna konsep kecurunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Kita tak payah guna yang susah-susah. Kita ikut je apa yang dia nak, kita guna. Sebab kita ada 3 rumus. Betul tak? Okay, so kecurunan adalah M. Kita terus tulis Kita terus tulis M tu berapa. Saya padam. Okay. M awak adalah 3. 3 sama dengan negatif pintasan Y adalah negatif 15. Pintasan X yang kita nak cari. Pintasan X. So, apa nak buat? Yang ni naikkan ke atas. Jadi, 3 pintasan X sama dengan negatif-negatif akan jadi positif. So, sama dengan 15. Maka pintasan X sama dengan 15 bahagi dengan 3 sebab ni darab. Turun bawah jadi bahagi. So, pintasan X adalah sama dengan 5. So, ditanya apa? Tentukan pintasan X bagi garis lurus tentukan pintasan X. So, pintasan X awak adalah 5. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-6. Soalan ke-6, hitung kecurunan garis lurus PQ. Okey, garis lurus PQ. Garis lurus PQ. Garis lurus PQ jarak mencancang titik R. Jarak mencancang titik R ni, dia dah cakap dah, mencancang titik R ni dari paksi X. Ni paksi X. Ni paksi X ni ialah 8 unit. So, dia suruh cari kecurunan PQ. Sekarang kita nak cari kecurunan PQ, kita guna rumus. Sini maksudnya kat sini adalah 8, betul tak? Okey, kelas. Sini maksudnya R dia adalah 8. So, kita guna rumus konsep M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So, pintasan Y awak adalah berapa? Yang tegak ni lah, yang dekat Y, iaitu negatif 8 lah ya. Jangan tulis 8 sebab dia bawah pada kosong. So, R dia adalah negatif 8. So, tulis negatif 8. Bahagi dengan pintasan X awak adalah 6. So, 6. So, negatif-negatif akan jadi positif. So, 8 bahagi 6 awak akan dapat 4/3. 4/3 kelas Okey. Soalan seterusnya, nombor 7. Jika titik J dan titik K terletak pada garis lurus yang sama. Maksudnya J dengan K ni. Duduk atas garis lurus yang sama. Okey. Dengan kecurunan adalah 2. So, M dia adalah 2. Dan koordinat J ialah 0, negatif 10. Tentukan koordinat K jika K ialah pintasan X. So, kalau ni 0, negatif 10 ni dia maksudnya dia duduk kat mana? Dia duduk dekat pintasan Y. Sebab ni X, ini Y. Dia macam ni. Ni turun bawah. So, J-nya dekat sini. 0, negatif 10 dekat sini. So, sini J. K pula adalah berada pada pintasan X. So, dia kecurunan dia positif kan? So, maksudnya dia duduk macam ni. So, K ni adalah pintasan X. So, K ni dekat sini. Maksudnya, K adalah apa nilai X dia dan Y dia 0. Sebab dia pintasan X. Kenapa? Sebab dia duduk atas pintasan X. Okey, jadi sekarang kita nak cari X ni berapa. So, apa kita nak guna? Kita nak guna rumus yang mana? M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Sama dengan. Okey, kecurunan kita dah ada 2.
Kecurunan sama dengan 2. Pintasan Y adalah yang ada nombor ni lah. Ni dia panggil pintasan Y kelas. Bila X dia kosong dan Y ni ada nombor, maka ni pintasan Y. Kalau pintasan X, Y dia kosong. Okey, ni dia panggil pintasan Y. Ini dia panggil pintasan X. Apabila Y dia kosong, maka dia pintasan X. Bila X dia kosong, dia pintasan Y. Okay. So, sekarang pintasan Y awak adalah negatif 10 lah. So, negatif 10 pintasan X yang kita nak cari. Okay. So, ni naik ke atas. Sama dengan negatif-negatif akan jadi 10. So, pintasan X sama dengan 10 bahagi dengan 2. Awak akan dapat 5. So, ditanya tentukan koordinat K. Bukan ditanya pintasan X. So, apa awak nak tulis? Koordinat. Maka, koordinat K ialah, awak tulis K ni adalah pintasan X kelas. So, X ni adalah nombor, iaitu 5. Dan Y-nya awak kena tulis kosong. Okey, siap. Okey, soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa pergerakan sebutir zarah dalam tempoh 16 saat. Okey. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per second, meter saat kuasa 2. Ini maksudnya pecutan lah ni. Bagi tempoh 5 saat yang pertama. Okey, kalau awak ingat lagi, pecutan maksudnya laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Betul tak? Ataupun awak boleh guna juga konsep kecurunan. Kecurunan maksudnya jarak mencancang adalah yang ini 9 tolak 1 bahagi dengan jarak mengufuk, iaitu 5 tolak 0. Okey, jadi ada dua cara lah. Kalau awak terlupa, awak boleh guna dua kaedah itu. Yang pertama, menggunakan laju atau masa. Okey, maksudnya kalau saya guna laju pecutan lah kan. Pecutan sama dengan laju akhir 9 tolak 1 bahagi dengan masa. 9 tolak 1 awak akan dapatlah 8 bahagi 5 sama dengan 1.6 meter negatif 2. Okey, ini kalau kita guna konsep yang dululah. Kalau kita ingat, kalau kita terlupa, kita guna kaedah kecurunan pun boleh. So, maksudnya kadar perubahan laju iaitu kecurunan tadi dalam masa 5 saat pertama tadi sama juga maksudnya jarak mencancang adalah 9 tolak 1 bahagi dengan jarak mengufuk iaitu 5 tolak 0. So kaedah yang sama, benda yang sama, cuma cara je yang berbeza. So awak akan dapat 1.6 meter per saat kuasa 2 juga. Okey. Soalan seterusnya B, hitung nilai T. Nilai T jika pecutan pada masa T hingga 16 saat ialah 2 meter per saat kuasa 2. Okey. So, dia dah cakap dah pecutan. Tak kisahlah awak nak guna yang ni ke yang ni. Okey, saya ambil yang ni. Pecutan maknanya laju akhir tolak dengan laju awal. So, 21 tolakkan dengan 9 bahagi dengan masa iaitu 16 tolak T. Sama dengan, dia dah cakap dah, iaitu sama dengan 2 meter per saat kuasa 2. So, apa nak awak buat? Awak naikkan ke atas lah. Ini naikkan ke atas semua. So, 16 tolak T sama dengan 21 tolak 9, awak akan dapat 12. Okey, 16 tolak T sama dengan, ni darabkan, jadi bahagi. 12 bahagi 2, awak akan dapat 6. Okey, 16 tolak T sama dengan 6. Ni negatif T sama dengan 6 tolak 16. Negatif T sama dengan negatif 10. So, T awak akan dapat. Ni dia akan hilang lah kalau dua-dua ada negatif. So, T sama dengan 10 saat. Okey, soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan papan tanda lantai licin. Jika tinggi papan tanda itu setelah dibuka, maknanya tinggi dekat sini lah. Tengah-tengah yang tegak ni adalah 24 cm. Hitung kecerunan papan tersebut. So, kecerunan
Maksudnya, M sama dengan kita nak guna konsep apa ni? Kita ada jarak mencancang dan kita ada jarak menegak. So, kat sini adalah 7, betul? So, M adalah jarak cancang bahagi dengan jarak ufuk. So, M adalah, dia tanya kecurunan kan? So, M sama dengan jarak mencancang adalah 24 bahagi dengan 7 lah. Ni kena bahagi dengan 2 kan. So 24 bahagi 7. Jawapan dia kat sini lah. Sebab dah tak ada bahagi kan. Nak kecilkan lagi pun boleh. So kecurunan dia adalah 24/7. Ukuran panjang permukaan sending papan tersebut. So dia nak yang ini. Sengit. Kita guna teorem Pythagoras pula. So kat sini dah ada 7. Ini yang paling panjang. Apa kita nak buat? Panjang sending sama dengan 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Awak kena punca kuasa. So, 7 kuasa 2 adalah berapa? 24. 7 kuasa 2 adalah 49. Tambah dengan 24 kuasa 2. Dan awak punca kuasa, awak akan dapat 25 cm. Okay, boleh guna konsep yang A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, nak dapatkan C, kita pun buat punca kuasa. So, C akan hilang. Okay, soalan yang ke-10 yang terakhir. Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma. Panjang prisma itu tidak dinyatakan. Okay, diberi luas permukaan. Ingat tak lagi konsep isi padu dan luas permukaan? Awak kena ingat balik lah. So, luas permukaan dan tinggi bagi prisma itu ialah masing-masing 1, 2, 4. Prisma sama dengan 1, 2, 4 cm square. Dan tinggi prisma itu, tinggi dia kat sini adalah 4 cm. 4 cm. Hitung panjang X dan kecurunan permukaan condong bagi prisma tersebut. So, dia nak tanya kecurunan ni. Berapa kecurunan dia? Bukan panjang. Yang ni dia bagi tahu 5 ni adalah panjang. Sekarang kita nak tahu kecurunan. So, soalan dia suruh cari X dia berapa dan kecurunan iaitu M. So, apa kita nak buat dulu? Ingat lagi tak nak cari luas permukaan? 1, 2, 4 cm kuasa 2. Cari luas yang segitiga dulu. Iaitu mula-mula X darab 5 kan? Okey, yang ni lah. 1/2 darab 6 darab 4. Ingat tak? Kita ada 2. Bahagian ni pertama dan bahagian sini 1. So, 1/2 darab 6 darab 4. Sebab apa dia bentuk segi 3? Kita ada 2. Depan dan juga belakang. Lepas tu kena tambahkan dengan X darab 5. Ada berapa X darab 5? X darab 5 ada 2. Depan dan juga depan ni dan juga belakang ni. So, X darab 5 pun ada 2. Lepas tu yang mana lagi? Yang bawah tapak dia. Iaitu tambahkan dengan X darab 6. X darab 6. Okey, lepas tu kita kena buat satu-satu lah. Okey, 1, 2, 4 sama dengan 24 tambah 5 darab 10X tambah 6X. Okey, lepas tu 1, 2, 4 awak boleh tolakkan dengan 24. Yang ni boleh tambah jadi 16X. Sebab dia berkali yang sama. Ingat lagi tak? So, ini akan jadi 100 sama dengan 16X. So, X awak 100 bahagi dengan 16. Awak akan dapat X berapa? X sama dengan 6.25 cm. Settle untuk bahagian tu. Seterusnya, nak cari kecerunan permukaan condong tersebut. Kecerunan, kita guna konsep apa? Jarak menegak bahagi dengan jarak jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. So, nak dapatkan M, kita guna
jarak cancang. Cancang tu maknanya yang tegak lah. Bahagi dengan jarak ufuk. Okey, jarak mencancang dia berapa? Dia dah cakap tadi kan? 4. Okey, 4 bahagi dengan jarak mengufuk. Mengufuk maknanya dekat sini. Separuh lah. Jangan ambil 6. Maknanya kita nak cari kecurunan ni kan? Kecurunan maksudnya jarak menegak iaitu 4. Cancang tadi bahagi dengan jarak mengufuk. Mengufuk dia 3 lah. 6 bahagi 3. So kecurunan awak adalah 4/3. So itu sahaja untuk kali ini. Awak cuba buat. Ingat matematik perlukan banyak latihan. Buat sampai faham. Boleh tambah lagi latihan kalau ada buku lain. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.